bagaimanakah proses penggubalan fatwa di Malaysia ini? Contoh untuk mungkin lebih terperinci, bila timbul sesuatu isu, contoh macam kita ada dengar fatwa tentang rokok, fatwa tentang amanah saham contohnya. Jadi bagaimana agaknya proses tersebut berlaku sehingga menjadi fatwa yang dikeluarkan oleh majlis fatwa? Silakan bagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadihi alladzina istafa, amma ba'du. Yang saya hormati moderator kita, Akhi Farid. Seterusnya yang sudah tentu yang kita sangat sanjung, kita hormati, yang berbahagia Datuk dan Al-Fadil Ustaz. Masya Allah, Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala izinkan terlaksananya perancangan kita sehingga dapatlah kita bersama pada pagi yang barakah ini, insya Allah. Jadi alhamdulillah, menariklah apa penjelasan-penjelasan yang telah dibawakan oleh Al-Fadil Ustaz, oleh yang berbahagia Datuk, yang berkenaan dengan fatwa. Dan sudah tentu fatwa ini adalah satu perkara yang sangat-sangat dekat dengan kehidupan kita lah sebagai umat Islam, kan? Kalau kita tengok tadi, Ustaz dah cerita daripada awal lagi sebenarnya, daripada awal lagi Rasulullah SAW sendiri, dan pada hayat Nabi SAW juga, bukan setakat Rasulullah yang mengeluarkan fatwa, bahkan ada 10 orang para sahabat yang telah seolah-olah macam kita kata hari ini, seolah ada watikah lah, diberi tauliah untuk mengeluarkan fatwa ataupun ijtihad. 10 orang para sahabat, itu sebagaimana yang dicatat oleh sejarah kita lah, tarikh Islam kita. Dan berkenaan dengan kedudukan fatwa di Malaysia ini, di tanah air kita ni, Masya Allah, alhamdulillah, kita ada perlembagaan, dan alhamdulillah dengan kita juga adanya Datuk Wan, antara pakar perlembagaan lah berkenaan perlembagaan ini. Maknanya kedudukan agama telah dinyatakan dengan jelas. Kepentingan Islam itu, kedudukan Islam itu sendiri telah dinyatakan dengan jelas di dalam perlembagaan kita sebagai undang-undang rujukan tertinggi negara. Dan di situ juga dijelaskan apakah peranan-peranan yang kita katakan sebagai ahli ataupun warga, daripada setinggi-tinggi warga seperti yang di-Pertuan Agong lah, dulu Yang Maha Mulia Segala Baginda Yang Pertuan Agong, sehingga raja-raja dan seterusnya, rakyat jelata, masing-masing mempunyai tanggungjawab dalam memastikan Islam, kedudukan Islam dan pelaksanaan Islam itu benar-benar dapat kita capai. Jadi berkenaan dengan fatwa sudah tentu satu perkara yang sangat penting, satu perkara yang sangat besar. Cuma kita kata fatwa ini, walaupun dari segi sejarahnya kita dengar tadi Ustaz Al-Fadil Ustaz telah ceritakan, tapi kita kena tengok juga, sebab kadang-kadang apa yang menjadi konsep di dalam agama, bila tak dipraktikkan, dia akan jadi keadaan yang lain, kan? Dia memerlukan isu-isu yang lain, dia akan memberi bentuk yang lain. Contoh, kedudukan fatwa di Mesir tak sama dengan kedudukan fatwa di Brunei. Begitu juga di Brunei tak sama dengan kedudukan fatwa dia di Malaysia. Di sini kita sebenarnya boleh merujuk kepada tadbir urus fatwa itu sendiri. Tadbir urus fatwa itu sendiri, bagaimana sesuatu fatwa itu ditadbir uruskan. Kerangka apa yang membentuk pentadbirannya, kerangka apa yang membentuk, yang govern pengurusannya, kan? Jadi tadbir urus ini satu benda yang penting, dan tadbir urus ini dia mempunyai beberapa elemen. Yang kita kata good governance ini, dia ada beberapa elemen. Antara yang penting lah, kalau kita tengok, ialah dari segi keterusan, dari segi accountability, dari segi kecekapan dan keberkesanan, kan? Itu antara 4 yang penting. Jadi fatwa ini juga, tadbir urus fatwa ini juga begitu. Dan mekanisme yang menguruskan ini pun termasuk dalam tadbir urus. Jadi kalau di Malaysia ini, sebenarnya ia berbalik kepada kuasa Duli Tuanku lah, sebagai ketua agama. Maka sebab itu dia majlis raja-raja lah
Itu dia punya asal dia. Kan? Dia punya kekuatan dia. Ini Datuk lebih boleh hurai lebih dalam lah sebenarnya. Saya pun belajar dengan Datuk juga. Majlis Raja-Raja yang menubuhkan MKI. MKI ini iaitu majlis bagi Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam Malaysia, kan? MKI. Yang menubuhkan MKI adalah 68 tu. Kemudian di bawah struktur MKI ini adanya satu jawatan kuasa. Kalau dulu dia panggil jawatan kuasa fatwa, lepas tu dia tukarlah nama jadi jawatan kuasa muzakarah. Majlis MKI lah, Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam. Maka di sinilah yang fatwa ini, di sinilah berlakunya mekanisme dia. Sebagaimana soalan tadi tentang bagaimana proses dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau kita tengok fatwa ini, dia boleh datang daripada dua sumber isu tadi. Satu ialah daripada titah dalam majlis raja-raja sendiri. Maknanya timbul satu isu yang tuanku-tuanku majlis raja-raja nak supaya perkara ini dibincang dan diputuskan, maka dibawa ke dalam platformnya adalah mesyuarat jawatankuasa muzakarah MKI. Mesyuarat jawatankuasa muzakarah. Ataupun isu itu dibawa oleh urustia lah melalui urustia. Maknanya timbul daripada masyarakat, timbul sesuatu persoalan, kepentingan daripada isu daripada mana-mana masyarakat lah kita kata. Kemudian dibawa kepada urustia dan akhirnya dipilih, disaring, disediakan kertas-kertas kerja dan sebagainya. Maka dibawa ke dalam platformnya ialah muzakarah, jawatankuasa muzakarah MKI. Dia sebenarnya proses dia sama saja. Jawatankuasa muzakarah MKI ini akan bincangkan sama ada permintaan itu datang daripada duli tuanku MRR, Majlis Raja-Raja, ataupun melalui urustia. Maknanya tetap juga, maknanya jawatankuasa ini akan bincangkan, kemudian keputusan akan dirafak sembah kepada Majlis Raja-Raja melalui MKI, dia akan dirafak sembahkan. Bila diperkenan, dia ada beza sikit. Apa yang diputuskan oleh yang dibawa di dalam mesyuarat jawatankuasa muzakarah, iaitu yang sesuatu isu yang dibawa oleh Majlis Raja-Raja, maka ia adalah menjadi satu keputusan yang fatwa yang mana perlu dibawa ke peringkat negeri masing-masing tanpa boleh dipinda. Tetapi jika yang datang itu daripada isu yang dibawa melalui urustia yang dibincang di dalam muzakarah jawatankuasa muzakarah MKI, maka dirafak sembah kepada Majlis Raja-Raja, diperkenan, kemudian boleh dibawa kepada peringkat negeri, dan peringkat negeri ada hak pula nak pinda, nak terima dan sebagainya. Dan akhir sekali ialah sebagaimana yang Datuk sebutkan tadi, diwartakan. Bila diwarta ni, di sini dia ada konsekuensi dari segi perundangan lah. Maknanya adalah dari segi perundangannya timbullah dari segi setelah diwartakan. Sebab ini mekanisme dalam perundangan. Jadi inilah bentuk dia. Jadi berkenaan dengan ASN ke apa semua tu, itulah cara isu dia tu. Cuma bila datang keputusan, dia ada implikasi dia tu berlainan. Jadi ada satu ini boleh kata kita macam seolah jadi macam satu ijma' lah, ijma' Malaysia kan. Ijma' Malaysia, bila yang datang titahnya untuk membincangkan satu-satu hukum itu adalah daripada Majlis Raja-Raja. Tetapi kalau yang datang itu daripada sumber ataupun daripada urustia, maka isu-isu itu dia hanya macam jadi macam satu panduan ijtihad. Dia adalah ijtihad yang dibuat terhadap satu-satu hukum perkara yang baru. Macam contoh apa hukum kripto, apa hukum, itu semua yang baru-baru tu, jadi akhirnya dikeluarkan keputusan oleh majlis muzakarah ini. Jadi di sinilah yang dikatakan kita takbir urus secara umumnya, takbir urus majlis bukan majlis, takbir urus fatwa di Malaysia ini sendiri, boleh katakan dia punya ni sama saja kaedah dia dari segi negeri dan juga di peringkat nasional.
Ini kurang lebihnya berkenaan ASN tu, begitulah kisah dia. Walaupun sudah ada satu keputusan fatwa sebagai panduan ijtihadnya itu di peringkat nasional, tetapi ia terpulang balik kepada setiap negeri lah untuk bincang kerana ia di bawah kategori yang kedua tadi, yang mana dibawa isu itu oleh Russia. Jadi kalau kata yang datang tu daripada Majlis Raja-Raja, dia akan jadi konsensus, dia akan jadi satu benda yang tak boleh dipinda, yang perlu diterima oleh semua negeri. Jadi itu lebih kurangnya tentang tentang macam mana fatwa itu ditadbir urus di Malaysia ini. Wallahu a'lam.